Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan Imam selaku pengurusi acara pada malam ini, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan dapat jalan ke syurga. Jadi kita sekarang ni berada dalam taman syurga, mudah-mudahan. Begitu juga kan, barang siapa yang datang ke dalam majlis ilmu belajar satu bab daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tak payah sembahyang sunat lagi dah, tak, tapi maknanya besar pahala tu, kan? Besar pahala. Dengar tak ni? Kau macam tak dengar. Terpeletok pula mic. Okey. Perlu tinggi sikit tu. Itulah. Tak tahulah, duduk pun tinggi sajalah. Okey. Saya kena rapat sikit lah. Okay. Alhamdulillah. Jadi malam ni tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Ada satu. Ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala dah beritahu dah kat kita yang macam manakah pasangan-pasangan itu yang dijadikan untuk kita tu adalah dari jenis-jenis kita sendiri. Allah dah beritahu. Kan, supaya apa? Untuk apa? Supaya kamu merasa tentram. Kan, tentram dan tenang bersamanya. Itu yang disebut sebagai sakinah, dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Kan? Tetapi bila sebut tentang ikhlas, kan, apa maksud ikhlas tu yang kita kena faham? Kan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimanakah dia berkata Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tetapi Allah juga tidak memandang kepada kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Makna apa yang ada dalam hati kita. Kan, kita semayang pun Allah Ta'ala tengok, tapi Allah Ta'ala tengok apa yang ada dalam hati. Bawa lah keluar apa yang ada semua, bawa keluar. Okey. Ni baru okey sikit lah. Kena ulang balik lah. Jadi makna Allah tengok apa yang ada dalam hati. Apa juga yang kita buat dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, apa yang kita amalkan hari-hari, Allah Ta'ala tengok dalam hati. Itu sebab Nabi pun sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kan? Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh badan manusia. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Dil, bahasa Ustaz dan dil, kan? Hati. Macam itulah juga. Kau kahwin nak tak ada hati. Kan, kadang-kadang masa kahwin ada hati, dah kahwin nak jadi tak ada hati, macam tak berdengung dah. Okey. Kan? Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak mengendaki dari amal tersebut kecuali wajah Allah dan keredaan Allah, tak terpengaruh dengan apa-apa yang berada di sebalik keredaan Allah itu. Jadi macam tu juga bila kita kahwin, kita tak harap benda lain, mengharapkan keredaan Allah. Tu sebab orang perempuan tak setuju orang lelaki kahwin lebih, sebab jawapan nama lelaki ni kadang-kadang fail.
Betul lah perempuan kan. Perempuan tanya, kenapa abang nak kahwin lagi? Sebab abang rasa abang boleh, abang rasa abang mampu. Oh, ayat tu tak boleh. Cuba jawab, kenapa abang nak kahwin? Kerana nak cari redha Allah. InsyaAllah orang perempuan setuju. Betul tak? Tak ada dah. Tetap tak setuju, cakaplah sana kan. Tetapi yang kita nak baca ni ikhlas kita dalam rumah tangga kita macam mana. Jadi apakah maksud ikhlas kan? Dalam Quran pun Allah Ta'ala bagi tahu macam manakah sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab yang datang dari Tuhan kami pada satu hari yang pada hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Surah Al-Insan ayat 5 hingga 10. Maknanya Allah Ta'ala tak nak apa pun kat kita, nak yang ada dekat dalam hati kita. Kalau dia kaji maksud ikhlas tu sendiri, mana pak ni nak cerita pasal kahwin ni, nak cerita perkahwinan, rumah tangga. Kalau kaji sendiri maksud ikhlas itu, maka dapatlah disimpulkan adalah sikap seorang manusia hamba Allah yang menjalinkan hubungan dengan Allah. Mesti ikhlas ni mesti kait dengan Allah balik. Tak boleh ni, saya ni ikhlas tolong sebab nak tengok masyarakat kita ni tenang rumah. Mesti Allah juga. Tak payah sebut masyarakat, Allah, balik kepada Allah balik. Apabila seorang hamba itu menjalankan tuntutan agama, menjauhi tegahan agama semata-mata kerana Allah, takut kepada kemurkaan Allah, maka itulah datangnya yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tak harap apa pun melainkan kerana Allah. Termasuklah apa selain daripada Allah. Duit tak nak, pangkat tak nak, kedudukan tak nak, termasuklah pujian pun tak nak. Ui, untunglah kau macam kenapa kau kahwin? Sebab aku rasa aku mampu. Kau puji, ui duit dia banyak weh. Nampak? Kenapa kau kahwin? Wah, nampak kahwin? Sebab dia dengar, tengok aku dapat kahwin dengan anak datuk, tengoklah siapa. Nampak? Habis poin. Kenapa kau kahwin? Dah mak bising kahwin, lagi tak ada faedah. Kenapa kau kahwin? Umur dah banyak. Bila lagi nak kahwin? Dah lambat dah ni, tak tahu sempat dapat anak ke tidak lambat. Sedangkan didasarkan kepada Allah itu yang lebih baik, dan tak mengharapkan puji-pujian manusia. Macam tu kan kita buat kerja kat masjid, kita tolong orang, rajin juga datang gotong royong masjid. Tengok orang lah. Setakat ni setiap gotong royong aku tak pernah nulis lagi. Nampak ayat dah. Yang dia seronok dengan puji tu. Tapi kalau dia ingat Allah, oi, rajin setiap kali. Alah, Allah izinkan aku ada kekuatan sikit. Kalau aku demam ke apa, mungkin tak sampai juga aku ni. Semua dengan izin Allah. Dapat aku datang masjidnya. Syukurlah. Dapatlah berbakti sikit. Mudah-mudahan Allah lah bagi ganjaran. Macam tu lah. Lapik sikit. Wah, kau dapat kahwin bertuah lah. Kau lawa lah bini kau. Allah. Lawa semua ciptaan Allah. Semua daripada Allah. Dan aku pun tak ada harap-harap dapat isteri yang solehah, dapat jaga aku, sama-sama beramal rumah. Mudah-mudahan tu lah. Aku tak minta banyak. Lawa tak lawa tu kemuliaan. Lawa pun dalam hati. Kadang lawa kat kau, tak lawa kat mata aku. Macam tu. Mengenah diri terus. Potong tu sebab penyakit mulut orang ni. Saya pernah dulu seliuh, bukan seliuh lah. Memang adalah penyakit yang pergilah urut dengan satu hamba Allah. Bila pergi urut, dia urut lah hamba Allah ni, urut saya. Dia macam-macam lah. Ada rupanya dekat sini urut, rupanya dekat muka ni pun dia urut, rupanya ada urat senyum. Ada urat senyum. Saya dulu pernah kena mild stroke, sebelah muka mati. Lama dah. Pergi urut, bayangkan urut daripada bawah sampai ke atas, ni buat senyum ni. Tak, bayangkan muka sebelah mati. Muka sebelah mati, mata sebelah tak boleh kelip, hidung sebelah tak boleh kembang kempis, kerah macam tu kan.
Lepas tu senyum sebelah, dia jadi sengit lah. Muka je kena. Ramai pun dah panggil apa, bad palsy. Jadi pergi urut, ringkas cerita lah. Lepas 3 hari urut, bergerak-gerak selit. Lepas seminggu, Alhamdulillah, okey. Muka saya okey. Lepas 2 minggu, normal balik dah. Muka orang dah tak perasan. Betul-betul muka nampak sembab. Cuma yang menarik perhatian saya, dia nak dapat ikhlas tu. Bila saya bagi duit dia dah sini, jangan bagi kat saya. Masuk dalam bilik tu dia. Masuk dalam bilik ada satu tabung dekat dinding tu. Masuklah berapa tuan nak masuk kan. Dia tak nak nampak berapa saya masukkan. Saya mau masukkan lah. Dia kata saja tu sebab berapa dia tu susah hati saya nanti kalau nampak tuan bagi saya berapa. Jadi lepas tempoh seminggu nanti bila dia nak keluar pergi pekan, boleh keluarkan semua duit tu masuk, dia pun tak tahu siapa bagi berapa, siapa bagi berapa. Hati dia pun senang. Betul? Macam semacam jenazah lah orang hulu duit dia tak nak pakai. Orang ikhlas sembahyang tadi. Disebabkan dia letak kan. Zam, berapa ni? Betul? Azul fikir. Tadi mula ikhlas tadi. Tapi sebab letak Azul fikir. Lepas tu sampai ke rumah keluar RM1. Nampak kan? Habis ikhlas tu. Kalau mau husu, ratus ni. Nampak? Daripada tu. Sebab ikhlas ni, saya akan ceritakan juga ada fasa ni. Kita jangan kecil pada rumah tangga je, semua dalam kehidupan kita. Ikhlas ni ada fasa-fasa ni. Apa lawan pada perkataan ikhlas? Lawan kepada ikhlas yang tak ada balasan ni ada pertamanya ujub. Bangga, dia rasa besar diri. Kemudian sum'ah. Sum'ah ni perasaan yang mana dia menceritakan kepada orang tentang ibadah dia, sedangkan orang asalnya tak tahu pun apa yang dia buat. Dengan niat dapat pujian, dapat penghargaan, dapat kedudukan dan sebagainya. Aku tadi lalu ke masjid, kesian pula aku tengok orang tu. Aku bersedekah lah bagi RM1,000. Hebat kau nampak. Tadi orang tak tahu. Dia pergi cerita orang. Habis. Hebatlah kau. Nak pujian pada orang. Ataupun pun tadi saya semayang kan, bila saya semayang sunat dalam 100 rakaat, rumah ada cerita. Kebetulan dia bercerita tu dengan orang kanan ber-YB dengan harapan YB nanti dia jadi pegawai agama. Contoh. Kan? Contohlah. Kan? Begitu juga satu lagi riak. Riak ini mempamer-pamerkan ibadahnya, menunjuk-nunjuk dengan orang. Kan? Dengan manusia. Iaitu kalau kata Al-Qurtubi, riak adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadahnya, yang mana erti asalnya adalah mencari tempat di dalam hati manusia. Itu paling senang. Riak ni nak cari tempat dalam hati manusia. Kahwin, buat majlis kahwin besar-besar. Apa tujuan? Nak dapat tempat dalam hati manusia. Bila orang dia orang sebut, dialah keduri paling meriah dalam negeri Kedah Darul Aman. Dialah keduri yang paling hebat sekali. Mana bagi telur lagi? Tak ada. Kalau saya bagi telur, itulah paling ikhlas. Telur. Asal mula kepada ayam, telur. Asal mula kepada telur, ayam. Nampak? Dia pusing situ, dia tak pergi sampai lain. Tak ayam, telur, tak telur, ayam. Ada satu. Saya ingat dulu kan, telur tu kita bungkus dalam konten yang berkala-kala, yang berkilat kan. Balik, upik, letak apa, kicap, mak sedap kan. Balik semua zaman tu, ya macam sekarang bagi tawar. Kan dulu piramid kata punya bagi pantang orang tua penduri kahwin ni bagi tuala buat menyapu si air mata. Mana? Tapi bukan suruh percaya benda tu. Macam-macam yang terbaru sekarang bagi kicap. Parah tu. Makin tak ada berbono bagi dah kicap. Ya kan? Gula-gula bagi budak tu. Rumah lah tu. Gula-gula bagi budak tu, budak tak makan, bapak makan. Bapak macam mani, masuk potong kaki. Banyak tak gula tu, contohlah kan. Nampak tak? Nak buat grand-grand kau ni, bagi pula mak dia punya, biar orang sebut. Nak dapat tempat dalam hati manusia. Macam tu juga kita kahwin kan? Nak dapat tempat pada siapa, nak tunjuk apa. Hari ni faktor perceraian macam-macam. Paling utama tak jaga ibadah dalam rumah tangga. Macam mana? Kalau ikhlas kerana Allah, dia jaga benda tu basic. Saya ceramah di Ilim Bangi, yang dekat Bangi, khusus pasca kahwinan. Tajuk dia dulu lain, sekarang lain. Terpaksa buat. Untuk orang yang dah kahwin, terpaksa buat. Sebab sekarang ni kadar perceraian makin meningkat. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit.
beratus ribu orang cerai. Kalau tengok paling cepat sekali, paling pantas, ada satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana, paling cepat hari ni kahwin, besok cerai. Paling pantas. Maknanya tahap pembono sebab bernikah pun tak tahu. Kan? Tu yang dulu apa ni, Usam bin Noh, dia nak cari menantu. Dia tanyalah kepada hamba dia seorang, siapa namanya? Allah kata aku dah namanya. Tu tak apalah. Hamba tu ni hitam, molokek hitam. Kat sini pun tak ada hitamnya, dari hitam betul. Bila cakap dengan dia, aku nak cari suami untuk anakku, apa pandangan kau? Wahai tuanku, kalau kau nak cari menantu, janganlah kau cari pertama sebabkan oleh rupanya, sebab itu perangai orang Nasrani. Pertama. Kedua, janganlah disebabkan oleh keturunannya, sebab itu perangai orang Yahudi. Janganlah yang ketiga semata-mata kerana hartanya, sebab itu tanda orang gila dunia. Tapi kau carilah kerana iman dan takwa, insya-Allah selamat dunia akhirat. Itulah. Jadi Usam bin Noh ni merayau dah cari tak jumpa, susah betul nak jumpa. Macam susah-susah kawin dengan anak aku. Aku kahwinlah hamba tu sebab hamba jadi terbukti. Saya tak ingat siapa namanya kepada aku. Sampai sekarang tak sampai nama. Terlupa. Hamba dia ni pernah dia tinggalkan selama 3 bulan outstation. Kau tolong jaga ladang buah aku. Dari 3 bulan aku tak ada ni, kau jaga. Baik tuan, dia jaga. Bila dia jaga, maksud saya cakap tadi memang betul Nabi ajar kita tengok pertama, tengok dari segi apa? Tengok dari segi rupa dia, betul. Kedua, tengok dari segi hartanya, tengok keturunannya. Ketiga, tengok hartanya. Dan keempat, agamanya. Kalau tak dapat tiga-tiga tu tadi, paling tidak tengok agamanya. Itu Nabi pesan. Tetapi apa yang hamba dia tadi pesan kat Tuan Usam bin Noh tadi, dia pesan jangan semata-mata tengok kat situ. Jadi dia lepas 3 bulan dia outstation, dia balik semula, dia cakap dengan hamba dia, dia teringat peristiwa tu. Kau sekarang pilih, kau ambil 3 biji buah yang paling manis, kau bagi kat aku. Dia pun petik 3 buah bagi kat dia. Dia pun makan buah pertama, masam. Buah kedua pun masam. Buah ketiga pun masam. Dia tanya hamba dia tu, apa kau jaga kau 3 bulan aku bagi kau jaga ladang ni, kau tak tahu kau mana yang manis, mana yang masam? Maka dia jawab, demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang, kau tak pernah aku suruh rasuk. Macam tu sekali dia ikhlas, amanah, sebab pesanan daripada tuannya. Cuba kalau kita jaga ladang buah 3 bulan, sebakul-sebakul bawa balik ni kebetulan jaga ladang ni, marilah rasa son sikit. Tentu kan. Tu beza kan, beza. Macam itulah juga kan, bila tengoknya dalam kita melihat, menilai keikhlasan kita dalam rumah tangga kita ni, kita kena tengok. Kan? Ikhlas diletaknya di dalam hati, maka pada waktu yang sama keikhlasan ini tak perlu pun diisyaratkan dengan nafas. Ikhlas. Abang ikhlas kahwin dengan kau, tak semesti. Orang yang cakap tu lagi bahaya. Buat. Betul. Tu kadang orang perempuan dia sendiri fikir, suami aku ni ialah tak pernah pun cakap, tapi dia buat kerja teruk, hari-hari teruk. Contoh, isteri aku ni, ya Allah, sengit baju dah. Allah, lebar dah. Dulu kahwin slim, sekarang dah lebar. Aduh, ikhlas nampak. Betul? Kerja teruk, jaga anak lagi. Allah Akbar. Aku ni dah lah sibuk ceramah. Contoh lah kan. Balik tengoklah, tiba-tiba anak dah besar. Masuk bilik sendiri tengok, bini pun dah besar. Masa bila kau besar? Gitu kan? Ni tengok. Makna dia bonek, tak ada benda nak buat, apa yang nak buat kat rumah.
Kadang orang perempuan dia terpapung tu, nak keluar tak boleh. Makanlah. Apa lagi yang ada? Makan. Orang perempuan ni dia sodih, dia makan, dia marah, dia makan, dia stres, dia makan. Tu yang kadang badan dia lebar tu. Kita kat luar, kita pun makan kat luar kan. Beli lagi kan, macam-macam menu kita makan. Dia tu yang ada kan. Tetapi ikhlas ni pula, kan? Ikhlas ni pula hendaklah diikat dengan ilmu. Mesti diikat dengan ilmu. Bukan ikhlas menonong main belasah tak. Mesti dengan ilmu. Kan? Syarat yang kedua, yang pertama tadi tak semestinya dengan lafaz. Itu pertama. Yang kedua mesti dengan ilmu. Maksud amal yang sahih ialah apa yang selari dengan Al-Quran dan hadis. Maknanya sebelum nak kahwin tu sama kena ada ilmu. Di Brunei khusus kahwin 3 minggu. 3 minggu kan. Sampailah belajar sembahyang, belajar mengaji, macam mana teknik pengurusan keuangan rumah tangga. Kita 2 hari. Kono pula buat khusus kahwin perdana kat masjid ni. Pagi sampai tengah hari potak walmi datang bagi sijil. Tu yang bangang belum lepas kahwin tu. Aku pun tak tahu. Tak bukan masalah masjid lah, mengajuk. Kadang-kadang nak buat copet ekspres nak bagi sijil. Sijil ini sah laku semua hidup. Betul. Khusus kahwin ni kena panjang kan. Tengok keadaan ni. Kena bagi di preparation. Dah masanya dah. Kita bagi dia didikan agama. So kita ni melalui kerajaan kena bagi cuti tanpa rekod. Untuk orang yang nak kahwin ni khusus kahwin cuti tanpa rekod. Sekali semua hidup. Okey kamu pandai. Sekali semua hidup. Kamu pun marah, jajak cuti perekod, jajak cuti perekod. Berapa kali kahwin dia kan? Sekali semua hidup. Kan? Jadi dia dengan ilmu. Kita tengok ada orang kahwin, suruh imam suruh istighfar pun tak boleh. Macam mana? Cuba istighfar. Istighfar tu apa? Imam terkejut, astaghfirullahalazim. Dia pun ikut, oh astagfirullah. Padahal imam terperanjat dengan dia tu. Abang tu ada masalah. Ada orang sembahyang pun tak tahu apa pun tak tahu sebab saya selalu posan. Ni posan-posan lah kat saudara mara anak-anak apa yang ada. Nak bernikah dengan orang yang bukan Islam. Ada orang ramai. Satu pesanan. Sebelum dia nak kahwin suruh belajar agama dulu. Jangan ayat tak apa besok dah kahwin pandailah sedikit. Beraklah kau sendiri pun tak lepas suruh dia kena Islam. Biar dia nak kahwin ikhlas kerana Allah. Berapa banyak yang bergaduh bila kahwin yang bukan dengan bukan Islam. Ada yang okey tapi kebanyakan masalah. Lepas kahwin saya kenapa awak nak bahasa saya sembahyang pula? Saya masuk Islam pun sebab awak yang suruh. Bergaduh. Nak bontok dah tak boleh. Saya dah masuk Islam, saya dengar cakap awak. Takkan sembahyang pun nak suruh saya sembahyang? Dia kata salah ke? Itu sebabnya selalu saya pesan bagi dia 6 bulan belajar agama dulu. Biar dia seronok dengan agama kita. Biar dia belajar tentang agama kita. Ada juga perangai yang masuk Islam, dia dah masuk Islam, pakai tudung, belajar agama. Yang jantan lah tak menurih perangai, tak semanggah ni, tak senonoh lah perangai. Bila dia dah kahwin lagi lah pemanah, sembahyang tak, apa tak, bini sembahyang. Sudah bini minta cerai, tak berguna tu jantan ni. No. Bono ni berlaku kat semua tempat kecuali di Kedah Darul-Rahman. Macam okey macam tu, cover saya siap lah. Makna kata dia dah bawa orang tu rugi betul. Rugi betul bila orang tu dah masuk Islam kita tak pupuk dia dengan baik. Itu sebab biar dengan ilmu. Ya? Maka keikhlasan dan amal yang sahih ini mestilah bergandengan. Tak boleh tinggal. Itu sebab macam kita nak capai kesempurnaan ibadah. Kita nak beribadah kepada Allah. Kita ni semayang, orang lain pun semayang. Kita mengaji, orang lain pun mengaji. Tetapi nak capai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak mahu dah semayang ikut-ikut. Mesti belajar. Okay, takbir macam mana, bacaan macam mana, betul tak bacaan kita ni? Kan? Main belasah alhamdulillahirabbil alamin. Bantai.
Habis no point. Melainkan kita dah usaha nak belajar, nak bentuk lidah dah korek. Macam masuk dekat peti ais 50 tahun. Jadi lidah tu tak boleh lambun dah. Tu lain. Tapi ikhtiar kena ada nak belajar. Jumpa imam. Saya akan cakap apa? Ada satu topik di Seremban, bukan orang Seremban macam tu. Pada faham betul. Ada satu mak di Seremban, pencen pegawai kerajaan, pencen pengarah di satu kementerian di Putrajaya, balik kampung jumpa imam masjid. Mam, saya nak belajar solat. Rupa-rupa 30-40 tahun servis sembahyang ikut-ikut tak tahu apa. Apa beza kita dengan kakak tua? Kakak tua boleh ulang apa yang kita cakap, tapi mungkin tak faham apa. Kita pun tak faham apa beza kita dengan kakak tua. Buat kakak tua tu dalam hati dia faham hakikat apa yang satu, maka kita lagi tahu daripada binatang. Itu sebab kalau belajar, jadi dia menangis, dia belajar balik macam mana cara nak sembahyang. Imam kata masa tu, imam masjid, saya tak nak sebut macam mana, kata tuan cari pula. Imam masjid tu beritahu, tak apa, cuba ikut-ikut dulu macam mana cara perbuatan salat tu, nanti saya perbetulkan, nanti saya tambah baik. Dia kata macam tu lah. Ajar. Ada yang cakap, tengok tak dah tua pun nak belajar sembahyang, pangkat tinggi. Jangan cakap, jangan-jangan dia yang baru nak belajar, lagi baik ibadahnya daripada kita yang perasan baik. Pertama mesti dengan ilmu. Tengoklah angkat takbir, macam gaya angkat takbir. Allah, ada Allah, tarik belakang pun sampai depan pun sampai ada. Ada yang dia cikgu silat Allah, oh tarik lah tu dalam rumah. Orang keliling apa hal ni, tak khusyuk semayang tu balau. Macam-macam gaya kan. Jadi mana belajar Allahu Akbar, dia tengok imam macam tu simple, oh macam tu. Ikutlah. Petanya imam betul. Ada pula yang macam ibu jari kalau cuping telinga bau sah. Dia nak nambah-nambah syarat sah. Kawan tu mangsa orang cuping dah tak ada. Macam mana? Sudah. Aduh, cuping tak ada, tak payahlah sembahyang. Macam tu kan. Iyo. Walau dhalin. Tengok. Lagi panjang. Nah, jangan belum. Kan? Tengok berapa ramai. Wahal tu semua ada tajwid dia tu. Ada, kan? Belajar. Kan? Ni besok ni tadarus, tengoklah tadarus. Tengoklah berapa ramai orang tadarus nak mengaji. Tahun lepas dah tahu dah bangang mengaji, dah tahu. Lagi 11 bulan dia belajar lah. Kenapa tak nak belajar? Apa nak malu? Sekarang ni kita dulu ingat gila betul lah ada kelas murid-murid tua boleh tengok cerita piramid. Hari ni dah tak boleh. Murid-murid tua belajar tak ada boleh apa dah. Apa nak malu? Patut yang malu orang yang tak nak belajar tu patut malu. Jangan malu, belajar. Tanyalah guru. Saya kalau tak ada ceramah yang saya cari kuliah. Tapi saya kena jauh ujung jauh. Sebab penceramah ni dia tak boleh nampak ada penceramah belakang. Mula dah sepatutnya sudah depan menyampah waktu tu ceramah lah. Dia nak ambil poinnya kan. Belajar. Pertama mesti dengan ilmu. Kedua mesti ikhlas ibadah. Saja aku sembahyang sunat, saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana mak mentua dekat rumah. Sebab mak mentua sembahyang. Saja aku sembahyang subuh pagi ni sebab YB pun datang. Dia YB nampak aku ada. Mana? Saja aku sembahyang biar orang tahu aku layak jadi AJK masjid. Kecoh kan? Yang ketiga, bila beribadah tindak tanduk perangai jadi lagi baik. Kalau perangai lagi tahu ada masalah dengan ibadah. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Semua mesti mula dengan niat. Ada 3 peringkat ikhlas. 3 peringkat ikhlas. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, ikhlas tu dah ada.
Aku buat ni kerana Allah. Aku bernikah ni kerana Allah. Aku nak jadikan dia isteri aku kerana Allah. Aku terima dia sebagai suamiku dalam hatiku ini kerana Allah. Ingat tak? 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah, yang mana tak ada naungan lain selain pada naungannya akhirat esok. Nombor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang keempat. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna buruk dan miskin boleh. Kalau dah cantik dan kaya apa dia reject, ini kan pula buruk dan miskin. Kalau faham tu, jangan dipusingkan kenyataan saya. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu apa yang diinfakkan dari tangan kanan. Mana tak heboh-heboh dengan orang, sedekah dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, basah air matanya, membasahi pipinya kerana memikirkan memikirkan dosanya kepada Allah. Okey. Jadi maknanya berkasih sayang yang kerana Allah, bercinta kita dengan suami isteri ini kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita takkan rasa penat buat. Bila kita solat ingat Allah, kita tak rasa penat. Allahu Akbar. Nak tarawih ni saja dia tak kisah walaupun masjid ni buat apa. Tarawih. Sini buat 20, steady dia. Yang paling cenekeh mengilat. Habis 8 dia witi kat belakang. Koman. Ada orang lagi pula, lepas 8 balik rumah, aku witi kat rumah. Ada harapan tak boleh. Kan? Steady lah. Ni dah mula dah berbincang. Aku dengar surau tu. Dah lah 8, laju lah tu. Skip Imam Express. Belum pukul 9 dah settle tarawih. Anak kan. Dia kalau dapat imam kan, semua potong situ laju. Semua pergi situ. Wih, ramai malam ni. Itulah betul tak bercakap. Semua orang dah tahu sini laju. Sanggup potong tikar. Tak muat parking. Jangan main. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi masjid lain. Dah malam tu kat masjid tu tinggal imam lama. Allahu Akbar. Betul ke ni masjid tu kau cakap ni lain bunyi imam ni je? Yalah orang cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati dah berubah ni, macam ni bukan ni bosok. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah masjid dah aku ni. Nak lari tak boleh, ramai bang. Itu baru isyak, belum tarawih. Bayar tu. Wah parah. Dia kalau boleh kan nak cari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam ni. Inilah imam yang kita cari. Parah. Itu memang parah tuan-tuan. Tuan-tuan syukurlah. Apa yang tuan-tuan nak doa mana? Dulu masjid sujud melantun ke mana? Boom macam tu. Dulu panik. Hui, kalau lambat sekarang aircon, selesa, kapet, tabang, sujud terbonang muka. Apa masalah? Apa nak capek-capek mana? Kalau boleh bagi tilam ni. Nak bagi selesa. Kita pula nak capek-capek keluar pada rumah Allah. Apa cer?
Kan? Tu kena tengok. Ya. Jadi sebelum melakukan sesuatu dah fikir. Sebelum aku kahwin, aku ikhlaskan niat aku kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Jadi kalau setakat apa yang isteri ni baik kat kita, terima, ikhlas kerana Allah. Apa yang suami kurang, terima, dia pun manusia macam aku, tak sempurna. Kami nak saling lengkap melengkapi kita. Cuba baca sirah Nabi macam mana. Nabi tak menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang dia buat sendiri. Ikhlas. Ada kalangan isteri Nabi dah tua, nampak? Tapi Nabi ikhlas. Nampak tak? Nabi tak ada menyusahkan bini dia. Kita confirm menyusahkan. Termasuk yang bercakap balik rumah tak masalah. Selang belen muka tak salah, tak salah. Sebab kita rasa seolah itu adalah hak kita. Salah kan? Hak kita untuk faham apa yang ada dalam rumah kita. Anak kita macam mana, isteri kita macam mana, isteri kita macam mana. Kalau ramai lah, marah perempuan. Anak macam mana, anak sulung macam mana, anak kedua macam mana. Semua manusia ni macam-macam perangai, macam-macam sifat. Jadi kita kena faham. Nabi pernah satu kali bangun, Nabi bangun lepas subuh, Nabi balik rumah, Nabi duduk. Nabi tanya, tak ada ke sarapan pagi ni wahai Humairah? Tanya isteri dia. Apa jawab isteri? Memang sebesalah Aisyah dia nak jawab. Sebab tak sampai pergi pasar, tak sampai siapkan apa lagi. Ya Rasulullah, memang tak ada. Nabi senyum. Nabi kata, tak apalah, hari ni aku puasa. Cuba kita buat macam tu. Cuba lah. Sarapan ni tak nampak lagi lah Ramadan. Nabi lepas asar, Nabi lagi kuat beribadah. Nabi lagi, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Lepas berbuka, pahala lain waktu puasa ni berbanding puasa. Nabi lagi mengaji, Nabi lagi solat, Nabi zikir banyak-banyak. Sampailah masa nak berbuka, Nabi tanya isteri dia, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa pada hari? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Nabi jawab, Alhamdulillah. Nabi pun baca doa, Nabi pun makan buah tamar, Nabi minum. Orang perempuan cuba buat tu hari pertama buka puasa. Cuba buat. Suami tanya, apa yang ada untuk berbuka hari ni? Jawab ikut skrip ni. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Kau tengok laki kau jawab apa? Kalau yang beriman sikit pun, dia akan jawab, Alhamdulillah, Allah Maha Sunnah. Hari pertama kau uji keimanan laki kau macam tu, kau tengoklah. Hoi, tak dapat dah. Roti John, kari pap, semua nak ada. Taufufah. Yang ramai kan? Apakah yang ada untuk buka puasa hari ni, wahai isteriku, wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Kau tahu tak macam mana nak mampu aku puasa ni? Nampak? Dia punya marah, nampak? Itu mungkin ramai. Nampak? Tak dapat dah. Itu sebabnya ikhlasnya yang pertama sebelum tu kan. Sebelum kita melakukan sesuatu. Macam semayang lah. Sebelum semayang, ikhlaskan hati kita. Aku ni salat ni kerana Allah. Aku ibadah ni bukan nak tunjuk ni. Ya Allah, mudah-mudahan dapat aku insya-Allah salat sebelum ibadah. Yang kedua, fasa yang kedua adalah ketika sedang dalam perkahwinan. Masukkan, ikhlaskan apa juga yang kita buat dalam perkahwinan kita. Jangan mungkin orang perempuan paling rugi kalau mungkin. Orang perempuan marahnya mungkin itu perangai orang perempuan, kecuali di Kedah Darul Aman. Saya kena cover siap-siap. Sekarang dia tulis surat kan, Imam jangan panggil lagi dah berceramah. Ya. Dah memang dia. Orang perempuan senasa, orang perempuan ni pahala banyak. Dia masak, dia buat air kopi, dia bagi duit bantu suami dia, dia picit belakang suami dia. Orang perempuan ni tak tahu nak sakit belakang bang ni, tak tahu kenapa. Minyak sat. Dia pun bawa minyak. Ui, panas minyak saya panaskan sekejap lah. Pula panas lah. Minyak masak kan. Sebab minyak dah habis. Dia picit. Memang betul, dia dah tahu lah.
abang sana bagi ayam, bagi kopi. Dia dah tahu suami minum apa. Lauk pun dia dah tahu dah suami suka lauk. Dia masak. Alhamdulillah. Apa pahala yang paling besar? Perjuangan melahirkan anak. Ya Allahu Akbar. Tetapi pahala-pahala ini ya, akan menjadi rugi balik bila diungkit malaikat padam. Jangan ungkit-ungkit perempuan, rugi. Bila marah nak sampai hati abang buat saya macam ni. Hari-hari saya masak untuk abang. Malaikat padam ni masak yang ni bila pahala dari padam. Saya picit pakai Allah padam, pahala picit. Wahal banyak kali picit. Daripada mula kahwin sampai nak mati ni picit je. Ya. Apa tu? Saya lahirkan 8 anak untuk abang. 8 pahala beranak tadi yang punya besar pahala. Padam. Cuba tengok orang lelaki. Mana ada ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Macam tak ada bodoh nak ungkit ni, diam je lah. Kan? Tapi orang perempuan jangan ungkit. Lepas ni, sampai hati abang. Dah macam-macam sebab untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Macam tak, jangan sebut. Sana. Suruh dia fikir. Tak adalah pahala kita terjejas kan? Mengungkit tu payah. Semasa buat, semasa beramal. Macam tu juga kita tengah semayang. Allahu Akbar. Tadi ikhlas sebelum semayang tadi ikhlas. Tapi waktu semayang tiba-tiba jadi tak ikhlas pula. Tengah semayang dia belakang. Allahu Akbar. Ada orang cap pusing belakang kita. Wah, dah jadi imam. Hui, dia pilih aku lah daripada ramai-ramai. Nampak? Tiba-tiba dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia cakap, "Wih, sedap juga tu lagu." Dia habis poin. Habis pahala. Lepas tu kebetulan pula semua orang pandang. Hui, semua tengok aku sedap lah kan. Nampak? Dia sendiri terasa tu. Habis masa sedang beramal. Macam tu juga masa kahwin. Kahwin tak dia ikhlas, tapi bila dah kahwin dia tahu isterinya banyak duit. Dah kahwin pun dia tahu isterinya rupanya cantik rupanya. Oh, bangga dia kata. Baru tahu dalam kampung ni bini paling cantik sekali bini siapa. Jangan risau tuan. Walaupun suami tidak setampan Aaron Aziz Fatah Hamid, isteri tidak secantik Nilofa Fazula Maya Karim, syukur sebab bila tutup lampu sama. Jangan kita susah hati. Biarlah muka buruk macam mana pun. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyalur muka? Tak ada sama kalau tak salah paling-paling kepala. Yang tak lawa tu pun 8 kali beranak dah. Apa dah? Ya. Iya kan kira kan. Lawa ni boleh adjust. Jangan risau. Tak lawa boleh adjust. Lawa. Kan kau makan ubek tu tolan lah. Sudah lawa. Jangan risau. Apa pening-pening? Orang lelaki kan makin tua makin risau. Nak cakap apa? Yang baik-baik. Hari ni orang lelaki ni kena faham, orang perempuan kena faham orang lelaki ni dia kaya dengan kasih sayang. Tu yang kadang-kadang bila dah melempah ruah kasih sayang, tak tahu ke siapa lagi nak bagi. Tak tahu. Jadi orang perempuan kalau pandai ada ambil kasih sayang suami. Jangan kita garang-garang dengan lelaki kita. Ikhlaskan hati kita melayan suami kita at your service. First class service. Suami balik dah ready lah depan pintu lawa-lawa. Cuba nombor. Ini nak Assalamualaikum. Suami mengharap isteri nyambut dia Assalamualaikum. Mama kak masuk je lah. Mama apil. Ikhlas tinggal masak tutup api balik. Abang, maaf sibuk kat dapur tadi. Tak ada apalah. Saja abang boleh tengok saya ni rasa semangat nak masuk rumah. Abang ada tu abang. Poin. Ikhlaskan diri. Nampak? Ikhlas tanya suami abang. Abang suka saya pakai baju apa kat rumah?
Suami pun cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Astagfirullahaladzim. Abang tanya tu betul ni. Abang gurau aja lah. Abang suka kau pakailah baju korporat tu. Pakai baju korporat gila betul lagi. Baju korporat pakai mahal. Cakap betul bang, kerja apa? Tak tahulah, abang suka betul bila tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Kombang telekung jadi masalah kan? Batal lah kan? Tak ada macam tu. Suami pun tanya, sayang, saya suka abang pakai baju apa ke rumah. Cakap je. Takut nanti saya tak selesa pula. Saya tak kisah pun mau pakai, yang penting pakai. Nampak? Abang tu gemar sangat. Pakai kemplekat tak ada protection. Kemplekat sesaja. Senang kau lelaki kan tu. Senang berangin dia punya berangin dia fikir. Dia pakai kain plekat, dia juntai kakinya. Lepas tu tolong kipih lagi berkibar kain. Anak ke depan dengan lancar sampai 3 kali 3. Apa tu? Trauma dah tu jangan main. Seminggu tak main bayar, tak boleh buang lah image tu. Jago. Tu yang kedua. Fasa yang ketiga adalah selepas dia beramal. Maknanya selepas dia buat sesuatu, tengok, jangan mungkit-ungkit, jangan menyebut-nyebut, jangan membangga-bangga diri. Kena jaga. Ikhlas ni ada 4 jenis. Ikhlas ada 4 jenis. Ya, 4 jenis ikhlas. Ikhlas yang pertama, orang yang beramal ikhlas lalu dia memperolehi pelbagai manfaat di sebalik amal itu sehingga akhirnya menjadikan dia bertambah ikhlas. Dia buat sesuatu ikhlas, tapi bila dia dapat sesuatu dia lagi ikhlas. Contoh, dia berkahwin, dia buat macam-macam untuk keluarga dia. Dia cari duit, dia carikan duit untuk pembelajaran anak dia. Kemudian anak dia berjaya, alhamdulillah, dia lagi kan, dia nak cari lagi dengan rezeki yang halal nak bagi makan anak bini dia. Dan dia teringat ustaz mengajar dekat masjid bagi tahu sesungguhnya Nabi berpesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dia jaga mana tu? Dia jaga. Alhamdulillah. Rezeki ini walaupun sedikit, yang penting berkat. Orang kita, dia agama sabut tapi tak faham apa maksud keberkatan, apa maksud barakah. Dia pun cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Kan? Barakah ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang dan berkembang. Dia bukan kebaikan sekali tu, dia berkait pula. Contoh bagi anak, alhamdulillah anak dapat masuk tahfiz. Contoh, dapat masuk tahfiz tak sampai 3 bulan dah hafal waktu besok, berkembang. Kemudian dilantik pula jadi ketua untuk jadi nakib, untuk didik pula anak-anak buah bawah dia, berkembang lagi. Dapat pula balik kampung jadi imam untuk tarawih dekat kampung mak dia. Contoh, berkembang. Lepas itu dipilih pula pelajar terbaik, berkembang. Daripada situ nak, daripada sikit je berkembang. Itu barakah. Bila dia dapat tu ikhlas, maknanya dia memperoleh sesuatu menambahkan lagi keikhlasan hati. Dia kerja cari duit untuk isteri dia, alhamdulillah. Dia dapat besarkan rumah, tak menjadikan dia bangga, tapi dia rasa alhamdulillah, buat rumah ni yang paling penting aku dapat buat satu sudut solat dalam rumahku. Contoh, dia renovate, dia tak terlupa buat ruang solat. Itu kita kadang-kadang silap di rumah. Kita renovate rumah suai besar-besar, besarkan dapur kadang-kadang. Tak salah besarkan dapur, tapi besarkan dapur pun masak pun tak berapa kali ya. Tak salah besarkan ruang tamu, bukannya ramai hari-hari duduk ke rumah tu. Tetapi satu benda yang kita lupa, nak siapkan ruang solat dalam rumah kita jadi second class. Solat ni jadi second class. Orang datang ke rumah kita nak tumpang solat, boleh tak? Boleh situ, boleh pandai-pandai lah, kiblat sini, second class. Tapi tanya, nak tumpang solat boleh dekat belakang ada bilik solat satu, semua tolakung sejadah semua ada dalam tu, silakan lah. Dia masuk, selesa, ada ruang ambil wudu. Kemudian ada pula Quran, ada kitab-kitab agama dalam tu. Bayangkan, kita di rumah kita kalau malam kita niat nak salat malam, kita bangun melangkah berjalan kaki daripada bilik kita nak menuju ke bilik salat pun kira pahala. Cuba fikir. Ini cuba tengok desain rumah hari ini.
Dia siap buat tu, belok-belok dia punya dinding tu dia siap kelok. Ni tempat letak lemari. Dia dah buat tu. Cuba tuan-tuan perhati ya. Ni tempat letak katil. Ini kepala katil sini. Sudah semayang 8 jamban semayang. Betul tak? Buat ada seorang masuk terberak dalam tu, tengah semayang terbangun. Level kita letak standard kita beribadah dengan Allah Ta'ala. Nampak? Itu bukan secara apa orang. Maknanya kadang-kadang mungkin kemampuan kita belum sampai, tapi paling tidak ada niat. Besok aku ada duit, besok dapat duit JPSP, aku dapat duit terpijak, besok duit pencen, besok tu aku ingat aku nak buat sikit lah bilik untuk salat. Dan bilik salat tu kita meninggal dunia, kita dalam kubur, anak-anak kita ganti pula manfaatkan bilik itu untuk ibadah, kita dapat pahala mengalir. Itu maksud dia. Itu sebab nampak tabung tu kan, masuk kan banyak-banyak mengalir. Bertambik ke tabung tu. Jangan bertak roti saja letak ke pintu masuk. Ada orang dua pintu ada pun nampak. Kiri kanan macam bercakap tabung. Berapa tahun dah aku duduk sini? Alhamdulillah Ustaz, dah 20 tahun. Sampai tak sumbangan 2,000 dalam tabung. Mana? Tak sampai pun. Mana nak sampai? Setiap kali sumbangan mempertahankan keserembitan. Manyang RM1. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1. Ujung bulan dapat gaji pun RM1, dapat bonus RM1. Tak berubah. Cuba kita upgrade. Okey, tu pertama. Kan ambil lah habis. Jenis yang kedua, orang yang pada awalnya tidak ikhlas dalam beramal. Mula-mula tak ikhlas, tetapi semasa dia dah beramal, datang ikhlas tu. Contoh, nak datang gotong royong. Aduh, penat nak gotong royong. Tapi bila dia sampai, dia tengok orang tua-tua. Biasalah gotong royong orang tua ramai datang. Belia tak ramai tau, yang ramai beliau. Yang beliau yang mengemas. Jadi bila tengok, ya Allah, pakcik-pakcik itu tua ni rajin kemaskan masjid aku ni, Allah. Datang ikhlas dia kemudian. Itu kategori yang kedua. Jenis yang ketiga, orang yang pada awalnya ikhlas. Awal tak ikhlas dah, tetapi bila dia beribadah, dia buat sesuatu, tiba-tiba dia tak ikhlas. Dulu ikhlas, kahwin dengan perempuan tu, nak jadikan isteri dia, tapi lepas kahwin, dia mula tengok bini dah tak lawa. Dia mula tengok bini tu bising, memakak. Orang perempuan bising ni normal. Hobi orang perempuan di rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biar dia ceramah. Kalau dia ceramah tu mana dia sihat tu. Daripada dia diam, lagi gitu haro tu, jangan main-main, kita balik dia diam. Kau makan dah. Masak dah. Biar dia pun. Mana lagi haro kita tu. Biar dia bising, nama ni mana? Orang risau tau abang. Tahu apa dah? Nampak. Dia bising biasa. Jadi biar dia bising. Jadi kita tahu sebab apa dia marah. Senang daripada dia lagi susah hati. Mula-mula ikhlas, tapi mulalah ni lah bini aku. Tu yang banyak perceraian jadi macam tu. Mula cari salah bini dia. Bini aku dah tak lawa. Bini aku dah gemuk. Tak pandai jaga kesihatan. Bantai aku je. Semua tak betul. Ini tak elok, itu tak elok. Fed up lah. Nampak ayat dia. Relax. Cuba tahan. Nak kahwin ni, petua nak bahagia dalam rumah tangga adalah dia mesti boleh tidur dalam stadium. Siapa yang nak kahwin, suruh dia belajar tidur dalam stadium. Orang tu bersuara, gol, dia boleh tidur. Okay. Kalau setakat bising kat stadium, dia boleh tidur. Ni kan pula bini bising. Tak ada. Orang lelaki kena belajar telinga tu relax. Besok. Itu besok. Biarkan dia bising. Syukurlah kan. Dan yang keempat, orang yang pada awalnya tidak ikhlas semasa dan selepas beramal, tapi makin bila dia dapat pujian, contoh dia semayang, dia tiba dia semayang lah, orang semayang aku semayang, lepas tu orang puji dia pula, baguslah kau, nampak semayang betul-betul, nampak kemas, lagi mengado dalam hati, baru tahu aku siapa. Dah lah tadi tak ikhlas, dah beramal pun tak ikhlas juga. Nampak tak? Jadi bila kita sebut tentang ikhlas ni,
Ikhlas ni juga ada ikhlas yang tidak tetap. Ikhlas ni tak tetap sifatnya. Ikhlas ni bukan satu benda yang memang akan ada je dalam hati. Kita boleh kahwin dengan tahap macam orang kahwin. Dia boleh tak suka dengan perempuan tu, dia tak suka. Tapi pilihan keluarga. Tetapi bila dah kahwin, dia pupuk hati dia dengan keikhlasan dia kepada Allah tadi. Akhirnya sedikit demi sedikit dia kasih sayang, dia berkembang. Itulah yang berlaku pada generasi dulu-dulu. Alhamdulillah, kebahagiaannya berpanjangan. Nampak tak? Tapi orang hari ni, saya tak suka kat dia. Hati saya tak ada perasaan dengan dia. Dan belum apa-apa lagi dah sebut macam tu. Tanya balik, kau kahwin kerana apa? Kalau kita teliti, makna keikhlasan bukanlah sesuatu yang tetap ataupun kekal dalam hati. Dia boleh berubah, sifat dia dinamik, fleksibel. Dia boleh ikut apa yang ada dalam hati kita. Itu yang Nabi sebut, kalau baik sekali lagi, maka baik seluruh tubuh. Kita kena pupuk hati kita. Jadi saya nak kirimkan kepada semua sebelum saya menghabiskan ceramah pada malam ini. Ada satu yang saya susun ni nak baca supaya kita faham maksud yang dalam berumah tangga. Supaya suami jangan menyalahkan isteri, isteri jangan menyalahkan suami. Saya tak tahu nak kata ini pujangga ke cermin ke apa-apa, tapi khusus untuk jemaah pada malam ini. Saat bernikah, apakah kita ikhlas? Suami berpendapatan rendah, kurang tinggi jawatannya. Isteri tidak lagi secantik dulu, tak lagi seksi, kurang pandai masak, atau mandul menjadi alasan untuk bercerai. Maka apakah bernikah itu untuk mencari pangkat, mencari nama, mencari prestis, atau apakah sebenarnya? Apakah tidak cukup Allah sebagai alasan untuk kita berumah tangga? Sedemikian sulit untuk menerima keadaan pasangan yang sesuai menurut pilihan Allah. Allah dah tentukan itu jodoh kita. Rumah tangga yang dibangunkan hanya untuk bertujuan mendapat redha Allah, untuk menggapai syurga Allah melalui rumah tangga yang kita bangunkan. Bahagia dalam rumah tangga datang dengan rasa syukur atas apa yang ada, penghargaan terhadap kebaikan sekecil apapun, dan kerjasama dapat menggapai cinta kasih kepada Allah dalam bahtera rumah tangga. Selama mana tidak ada pelanggaran peraturan yang telah ditentukan oleh Allah, maka pasti ada ruang berbuat kebaikan, kebenaran, saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Dalam satu kisah, seorang lelaki pulang ke rumah, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menyahut. Senyap sunyi saat dia memasuki rumah. Suami percaya disebabkan dia lewat pulang. Barangkali semua orang telah tidur di dalam rumah. Maka tak ada yang menjawab, biarlah malaikat sahaja yang menjawab salamku. Melewati ruang tamu yang kelam, maka dikeluarkanlah beg tangannya, kuncinya, dia letakkan di atas meja. Kemudian barulah dia menuju ke dalam bilik mandinya. Dia mandi, bersiap, bertukar pakaian, dan kemudian sampai kesudah bila dia keluar, tak ada seorang pun ahli keluarga yang terjaga. Nyatanya semua memang dah lena tidur. Segera dia bergerak menuju ke katil yang mana isterinya telah lama duduk di atas katil itu. Perlahan-lahan maka dia memandang kepada isterinya, perlahan-lahan duduk tidur di sebelah isterinya kerana tidak mahu mengganggu tidur isterinya. Maka dipandang, ditatap dalam-dalam wajah isterinya. Segera teringat perkataan pesanan gurunya. Gurunya pernah berpesan sebelum dia bernikah dahulu. Gurunya menyatakan, jika kamu sudah bernikah nanti, jangan berharap kamu mempunyai isteri yang sama dengan apa yang kamu mahu, kerana kamu juga tidak sama dengan apa yang dia mahu.
Janganlah pula mengharap mempunyai isteri yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kamu, kerana kamu juga adalah orang yang berbeza dengan isteri kamu. Bukan untuk disamakan, tetapi untuk lengkap melengkapi. Di satu saat yang tidak berkenan di hatimu, kamu merasa kurang senang, marah, perasaan yang tidak selesa terhadap istrimu, maka lihatlah istrimu ketika dia sedang tidur. Tengok isteri kita waktu dia tengah tidur. Maka dia tanya, kenapa pula ketika tidur wahai guruku? Kata gurunya, kau lihatlah sendiri nanti dan kau akan faham. Waktu itu si suami tidak sepenuhnya faham dan tak mau bertanya lagi, sebab gurunya dah menetapkan lihatlah sendiri. Dan bila dia tengok pada malam itu, barulah dia mula memahami. Malam ini dia menatap wajah istrinya sedalam-dalamnya. Semakin lama dipandang wajah istrinya, semakin berkocak perasaan di dalam dadanya. Wajah istrinya di saat tidur benar-benar membuatkan dia terkesima. Di raut wajahnya tak ada hiasan, tak ada makeup yang tebal, tak ada pun bayangan muka marah apa pun tak ada. Tetapi yang nampak tak ada pura-pura dan tak ada muka yang dibuat-buat. Maka pancaran tulus ikhlas dari hatinya memandangnya, menyemarakkan pelbagai macam perasaan. Perasaan sayang, cinta, kasihan, terharu, penuh harapan dan macam-macam perasaan lagi. Dalam hatinya dia berkata dalam dirinya, wahai istriku, engkau dulu seorang gadis yang bebas dan ceria kesana kemari. Banyak perkara yang boleh kau lakukan dengan kemampuanmu. Aku yang menjadikan kamu seorang isteri, menambahkan kewajipan yang tidak sedikit, memberikan banyak batasan, mengatur kamu dengan pelbagai peraturan. Dan aku pula yang menjadikan kamu sebagai seorang ibu, menimpakan tanggungjawab yang tidak pernah ringan, mengambil hampir semua waktumu untuk aku dan anak-anakku. Wahai istriku, engkau yang dahulunya boleh berlenggang ke mana pun tanpa beban, aku yang memberikan beban di tanganmu, di bahumu, untuk mengurus keperluanku, juga untuk merawat anak-anakku, juga untuk memelihara rumahku. Kau relakan waktu dan tenagamu melayaniku, mempersiapkan keperluanku. Kau ikhlaskan rahimmu untuk mengandung anak-anakku. Kau tanggalkan segala kebolehanmu untuk menjadi pengasuh buat anak-anakku. Kau buang egomu untuk mentaatiku. Kau campakkan perasaanmu untuk mematuhiku. Wahai istriku, dikala susah kau setia mendampingiku. Ketika sulit kau tegar di sampingku. Saat sedih kau penglipur laraku. Dalam lesu kau penyemangat jiwaku. Bila gundah gulana engkau menyejukkan hatiku. Dikala bimbang kau menguatkan tekadku. Jika lupa kau mengingatkanku. Ketika salah kaulah yang menasihatiku. Wahai istriku, setelah sekian lama engkau mendampingiku, kehadiranmu membuatku menjadi sempurna sebagai seorang lelaki. Lalu dasar apakah aku harus kecewa padamu? Dengan alasan apa aku perlu marah kepadamu? Andai kau punya kesalahan atau kekurangan, semua itu tidak cukup bagiku untuk membuatmu menitiskan air mata. Akulah yang harus membimbingmu. Aku adalah imammu. Jika kau melakukan kesalahan, akulah yang harus dipersalahkan, kan tidak mampu mengarahkanmu, memperbetulkanmu. Jika ada kekurangan pada dirimu, itu bukanlah masalah, kerana kaulah insan, bukan malaikat. Maafkan aku wahai istriku, kau pun akan kumaafkan jika punya kesalahan. Marilah kita bersama-sama membawa bahtera indah rumah tangga ini hingga berlabuh di pantai nan indah dengan hamparan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kamu sebagai jodohku. Terasa air mata suami ini membasahi pipinya sehingga kan dia terlena di sebelah istrinya. Tiba-tiba jam 2 pagi berbunyi jam loceng, menyebabkan istrinya terbangun, terjaga, terkejut. Astaghfirullahalazim, dah pukul 2 pagi rupanya. Kemudian bila dia bangun, baru dia nampak yang suaminya dah terlena di sebelahnya. Pada ketika itu dia memandang suaminya yang nampak kepenatan. Kasihan benar suamiku.
Aku tidak sedar akan kepulangannya. Hari ini aku benar-benar penat hinggakan aku tidak mendengar apa-apa. Sudah makankah belum suamiku ini? Ujar dalam hati istrinya. Kemudian nak dibangunkan tak sampai pula rasa di hati. Akhirnya cuma dipandang sahaja. Hanya dipandang sahaja. Semakin ditatap wajah suaminya, semakin terasa getaran di jiwanya. Perasaannya bercampur aduk, tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hanya hatinya yang mampu berbicara. Wahai suamiku, aku telah memilihmu untuk menjadi imamku. Aku telah yakin bahawa engkau lah yang terbaik untuk menjadi bapa untuk anak-anakku. Begitu besar harapan yang kusandarkan padamu. Begitu banyak tanggungjawab yang kupikulkan di bahumu. Wahai suamiku, ketika aku sendiri, kau datang menghampiriku. Saat aku lemah, kau hulurkan tanganmu membantuku, memperkuatkanku. Dalam kedukaan kau sediakan dadamu untuk menjadi lapik bantalku. Dengan segala kemampuanmu, kau selalu melindungiku. Wahai suamiku, tidak pernah kenal penat dan lelah kau berusaha membahagiakanku. Tidak kenal waktu engkau menjalankan tugasmu. Sulit dan beratnya mencari nafkah yang halal tidak menyurutkan langkahmu. Bahkan sering kau lupa memerhatikan dirimu sendiri demi istri aku ini dan anak-anakmu. Lalu atas dasar apakah aku tidak berterima kasih kepadamu? Dengan alasan apakah aku tidak berbakti kepadamu? Seberapa pun material yang kau berikan, itu adalah hasil perjuanganmu, buah dari jihadmu, wahai suamiku. Jika kau belum sepandai da'i, sebelum pandai seorang ustaz untuk menasihatiku, tetapi kesungguhanmu beramal soleh membanggakanku dan membahagiakan aku. Tekadmu untuk mengajakku dan anak-anak istiqamah di jalan Allah membahagiakan aku. Maafkan aku, wahai suamiku. Aku pun akan memaafkan kesalahanmu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengirimmu menjadi imamku. Aku akan taat padamu untuk mentaati Allah SWT. Aku akan patuh kepadamu untuk menyempur redha-Nya. Mungkin inilah yang dimaksudkan dengan keikhlasan dalam rumah tangga. Itu bingkisan untuk orang sini. Tak ada saya bagi ke tempat lain lah, kat sini bagi. Kalau saya bagi ke tempat lain, makna ni dapat dulu. Itulah luahan hati kita. Tengok guru-guru dulu mengajar, tengok. Macam kita tengok anak pun, waktu tidurlah kita tengok. Ya, jadi cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan bicara malam ini meninggalkan kesan di dalam jiwa sanubari dan hati. Saya minta maaf banyak. Sebelum tu nak ambil pengumuman sikit. Kerana saya ada sahabat saya, dia menjual susu kambing tohur. Jadi siapa yang nak yang bagus macam saya ni, memang gastrik, saya ambil itulah. Baik untuk susu kambing tu, bukan susu kambing biasa-biasa. Sebab dia bau kambing tu kurang lah. Macam kita minum tu, tak ada lah bau bau, tak boleh tahan bau. Sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Dia lain sikit dan sedap. Kalau orang yang gastrik macam saya, lepas tu ada orang yang macam hormon, orang perempuan beraya-raya hormon dia, boleh. Siapa yang ada masalah osteoporosis, sakit sendi tulang, insyaAllah baik. Memang setakat ni okey, tuan-tuan boleh-boleh. Tak banyak tu, tuan-tuan habislah. Mana tu? Untuk bulan Ramadan elok. Kalau sahur kan ambil tu insyaAllah. Tahan perut sampai petang insyaAllah. Bukan apa. Dan satu lagi ada minyak wangi kat luar. Bukan promote lah, lebih kurang. SD perfume Syamsul Deban. Tu baru 10 hari tu usia tu, baru lagi. Yang bagusnya dia ada satu bau Danish, bau lelaki, satu bau Aisyah, bau perempuan. Tetapi sebenarnya boleh je siapa nak pakai. Yang lelaki ambil Aisyah pun ada, orang perempuan ambil Danish pun boleh. Yang bagus dia tak, orang kata boleh bawa solat, tahan bau dia 8 jam ke atas insyaAllah. Yang risau tu rumah saya lah tu. Tapi memang sedap, bau dia okey. Saya hanya tak ada hidung kan, orang perempuan lah tu pandai lagi ni tu. Kita offer lah hari ni pukul ratus RM35 semua. Bukan semua sekali tau, semua kawan. Kawan dah orang tak ada pegang nak cakap aku ni kan. Itu pun tak adalah bawa banyak. Tuan-tuan mana yang tak siapa copet dia dapat lah tu. Yang tak bawa banyak. Hari tu dekat Kuching banyak ni. Dia pun sama di Kuching dengan di Sabah pun banyak. Tapi itu ni khas lah, bawa khas untuk Kota Utara ni. Tu lah. Saya tak bawa banyak tuan-tuan. Mana janji rasuah lah kan. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan keikhlasan dapat kita terapkan dalam rumah tangga kita.
mudah-mudahan kita berjaya membahagiakan diri kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu menjadi kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.